Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kami daripada kumpulan 1 akan membentangkan kajian yang bertajuk hubungan antara pelajar dengan guru dalam pendidikan Islam. Jadi, sebelum kami membentangkan tajuk ini, marilah saksikan video perbandingan di antara hubungan yang baik dengan hubungan yang tidak baik antara guru dengan pelajar dalam pendidikan Islam. Hubungan yang baik antara guru dengan pelajar dalam pendidikan Islam. Hubungan yang baik antara guru dan pelajar membina persekitaran pembelajaran yang positif. Pelajar akan lebih cenderung untuk bersemangat ketika belajar dan berusaha. Hal ini kerana mereka merasa didengari, difahami dan disokong oleh guru. Kepercayaan dan motivasi yang tinggi dari hubungan ini dapat meningkatkan prestasi pelajar secara keseluruhan. Seterusnya, hubungan yang tidak baik antara guru dengan pelajar dalam pendidikan Islam. Hubungan yang tidak baik antara guru dan pelajar boleh mempengaruhi ketidakfahaman atau kurangnya komunikasi efektif. Apabila pelajar tidak merasa dihargai atau tidak mendapat sokongan yang mencukupi, mereka mungkin kehilangan minat dalam pembelajaran. Ini boleh mengakibatkan penurunan motivasi, prestasi akademik dan boleh mencetuskan masalah disiplin. Baiklah, kita akan teruskan dengan pembentangan kajian kami. Kami mempunyai 3 objektif kajian. Pertama ialah mengkaji kepentingan hubungan yang baik antara guru dan pelajar dalam pendidikan Islam. Yang kedua, mengkaji pendekatan yang boleh digunakan bagi menjadikan hubungan baik antara guru dan pelajar dalam pendidikan Islam. Dan yang terakhir, menganalisis kesan hubungan guru dan murid terhadap pembangunan nilai moral dan kerohanian dalam kalangan pelajar pendidikan Islam. Bagi kajian ini, pengkaji memilih untuk menggunakan kaedah dokumentasi. Kaedah ini digunakan oleh pengkaji untuk mengetahui maklumat yang berkaitan berdasarkan tajuk kajian. Kaedah dokumentasi ini juga digunakan untuk mendapatkan informasi melalui bahan bertulis seperti buku, jurnal dan lain-lain. Selain itu, pengkaji juga turut melayari beberapa laman web yang sahih untuk menambah maklumat yang sesuai berkaitan dengan tajuk yang akan dikaji. Saya akan membentangkan tentang falsafah pendidikan Islam. Pendidikan Islam ini merupakan mata pelajaran yang berasaskan kepada falsafah dan gagasan tersebut daripada pandangan ataupun worldview Islam. Jika pandangan dan worldview Islam itu tiada, maka kelakuan kita tidak terarah, yang mana kelakuan kita itu ataupun tindakan perbuatan kita tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, falsafah pendidikan Islam ini sumber utama dia adalah daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran merupakan kalam Allah, iaitu kalam Allah Subhanahu Wa Taala, dan Sunnah ini apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW kepada kita. Jadi nilai itu datangnya daripada perlakuan kita. Sebab itu dalam Islam, Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber utama kita, di mana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Inna dina 'indallahi al-Islam. Din yang diredai oleh Allah adalah Islam. Sebab itu, sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Islam, kita mestilah ada sumber, ada petunjuk kita. Apa saja perlakuan kita itu mesti bersebab. Dan yang kedua, selepas Islam, terdapat 4 sumber, iaitu 4 rukun utama yang perlu ada, iaitu iman. Iman ini iaitu rukun iman: beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar. Itu iman. Yang kedua adalah akhlak, berakhlak mulia. Perbuatan, tindakan kita, apa sahaja kelakuan kita, di mana sahaja, dia mestilah mempunyai akhlak. Dan yang ketiga, berilmu, iaitu kita sebagai seorang Muslim semestinya mempunyai ilmu. Yang disebut dalam hadis, talabul ilm fardhatun 'ala kulli muslimin. Menjadi kefarduan pada setiap orang Muslim untuk berilmu. Jadi selepas ilmu, kita mesti amalkan ilmu kita. Itu wujudlah amal soleh pada diri kita. Sebab itu dalam falsafah pendidikan Islam meletakkan kelima-lima sumber utama, iaitu Islam, iman, akhlak, ilmu dan amal soleh, atau membentuk seorang Muslim. Dalam pandangan Asy-Syaibani menyebut tentang pendidikan ini merupakan teori ataupun metod dalam pengalaman manusia, yang bermaksud ia adalah pendidikan, di mana Asy-Syaibani meletakkan bahawa pendidikan ini merupakan satu kerja kepada kita. Jadi selepas kita selepas falsafah yang menerangkan tentang sumber-sumber utama, jadi perakhirannya ini adalah merupakan satu pendidikan. Jadi apa saya nak terangkan bahawa dalam pendidikan kita mesti ada pemikiran dalam pendidikan Islam ini. Apa ia pemikiran falsafah pendidikan Islam ini? Ia bermaksud adalah satu usaha kita untuk mengenal ataupun usaha kita untuk meletakkan Islam itu sendiri di tempat utama di kalangan masyarakat dan negara. Baik, usaha apa yang perlu kita lakukan adalah pengenalan tentang agama Islam, iaitu yang pertama adalah akidah. Akidah ini adalah kepercayaan kita
kepercayaan kita. Sebagai seorang Islam, kita mesti ada akidah, iaitu keimanan kita. Dan yang kedua adalah syariah. Syariah ini apa saja perlakuan kita tidak boleh sesuka hati kita buat. Ada perkara yang boleh dan ada perkara yang tak boleh kita lakukan. Itu adalah syariah. Yang kita adalah akhlak. Akhlak ini sifat kita. Sekiranya dalam falsafah pendidikan kekuasaan menyebut bahawa keseimbangan dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan ketaatan kepada Tuhan. Ini bermaksud bahawa keseluruhan dalam pendidikan itu merangkumi kesemuanya. Tetapi dalam falsafah pendidikan Islam, merangkumi kesemuanya berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah untuk menjadikan perbuatan kita ada nilai di sisi Allah SWT. Sebab itu pendidikan Islam ini adalah sangat penting dan merupakan subjek wajib yang perlu dipelajari oleh pelajar-pelajar yang beragama Islam. Sebelum kita meneruskan perbincangan yang lebih mendalam tentang beberapa aspek yang berhubung kait dalam hubungan antara guru dan pelajar dalam pendidikan Islam, wajarlah kita selami definisi pendidikan Islam itu sendiri. Secara ringkasnya, Islam dari segi bahasa berasal dari perkataan aslama yang bererti tunduk, patuh dan menyerah diri. Manakala dari segi istilah pula, Islam merupakan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya berdasarkan petunjuk wahyu iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka, sesiapa sahaja yang menyerahkan wajah, hati dan anggotanya kepada Allah dalam setiap perkara, dia merupakan seorang Muslim, dan sebaliknya, tanpa tunduk dan penyerahan diri kepada Allah dalam melaksanakan hukumnya dan meninggalkan segala larangannya, dia bukanlah seorang Muslim. Islam juga menuntut umatnya agar menuntut ilmu seperti mana yang disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim", yang bermaksud menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap Muslim. Pendidikan Islam secara umumnya merujuk kepada pendidikan yang berasaskan ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bagi membentuk pribadi seorang Muslim yang syumul dari segi jasmani, rohani, akal dan hati, juga dari aspek zahir dan batin yang bersesuaian dengan tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah. Konsep dan nilai yang diterapkan dalam pendidikan Islam adalah berhubung kait antara satu sama lain, di mana isi kandungan dan rangka fikiran yang terkandung di dalamnya bersandarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dibawa oleh agama Islam. Adapun konsep pendidikan Islam dalam pemikiran Al-Ghazali yang boleh kita aplikasikan iaitu pendidikan yang berupaya dalam pembentukan insan berkualiti dan seimbang dari segi rohani dan intelektual, baik di dunia maupun di akhirat, serta bertakarrub kepada Allah. Pendidikan Islam meliputi 3 bidang utama yang terdiri daripada pendidikan roh yang juga dikenali sebagai pendidikan spiritual, seterusnya pendidikan akal dan pendidikan jasmani yang terkandung di dalamnya aspek kesihatan dan kekuatan. Aspek yang terkandung dalam pendidikan Islam akan menyatukan perkara di atas di bawah pengendalian Al-Quran dan As-Sunnah yang merupakan teras pembentukan sebuah kesatuan dan kesyumulan ilmu. Walau bagaimanapun, tugas pendidikan Islam bukanlah sepenuhnya terletak kepada ibu bapa dan guru agama Islam sahaja, malah kepada semua orang yang beragama Islam. Dari sudut lain, apabila di rumah, ibu bapa dan keluarga itulah yang bertanggungjawab memberikan pengajaran pendidikan Islam. Manakala di sekolah pula, semua guru yang beragama Islam adalah bertanggungjawab memberikan didikan berteraskan cara hidup agama Islam kepada semua murid Islam. Misalnya, mengaplikasikan qudwah qabla da'wah, iaitu bermula dengan guru menunjukkan contoh teladan yang baik kepada pelajar. Justru, pentingnya pendidikan dalam Islam boleh dilihat dari dua segi, iaitu dari segi kedudukan ilmu pengetahuan dalam Islam dan kedudukan akal dalam Islam. Islam amat memandang tinggi kepada ilmu pengetahuan kerana dengan ilmu, suatu bangsa dan umat Islam sendiri dapat berkembang dengan lebih maju. Ibaratnya, ilmu pengetahuan merupakan senjata utama untuk dibawa ke sebuah peperangan besar. Beberapa ayat Al-Quran telah menegaskan tentang Muslim yang berilmu pengetahuan, antaranya yang dijelaskan dalam surah Al-Mujadalah ayat ke-58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila yanshuzu fayanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Maksudnya, dan apabila diminta kamu bangun, maka bangunlah supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat. Tuntasnya dapat kita simpulkan bahawa pendidikan dalam Islam merupakan sebuah bentuk penyampaian dakwah sekaligus penerapan amal kebaikan. Pembentukan kepribadian seseorang Muslim dapat dilihat sebagai hasil pendidikan melalui kepribadian Muslim sejagat, kemajuan masyarakat dan budaya yang tidak menyimpang dari ajaran Islam. Islam memandang pendidikan sebagai pemberi corak hitam putihnya perjalanan hidup seseorang, dan kerana itulah Islam menetapkan bahawa pendidikan merupakan tuntutan yang wajib hukumnya bagi seseorang lelaki maupun wanita, tiada batasan untuk memperolehi ilmu dan berlangsung seumur hidup sejak lahirnya ke dunia hingga ajal menjemput tiba. Okey,
Okey, seterusnya kita akan sambung kepada kepentingan hubungan baik antara guru dan pelajar dalam pendidikan Islam. Okey, hubungan yang baik antara guru dan pelajar mempunyai peranan yang penting dalam membentuk persekitaran pembelajaran yang kondusif dan berkualiti. Hubungan yang positif ini akan mencipta suasana yang harmoni di dalam kelas sekaligus memiliki kesan jangka panjang terhadap Islam. Tidak hanya memberikan pengetahuan tetapi juga membentuk peribadi dan akhlak mulia. Okey, mari kita tengok apa sahaja kepentingan yang ada dalam hubungan baik antara guru dan pelajar dalam pendidikan Islam. Okey, yang pertama, terbentuknya pemahaman yang lebih mendalam terhadap ajaran agama Islam, iaitu guru dapat menerapkan nilai-nilai Islam sekaligus membantu dalam pembentukan sikap dan perwatakan yang selari dengan agama Islam kerana ia memberikan piawaian moral dalam kehidupan sehari-hari. Okey, yang kedua, dapat memberikan sokongan dan bimbingan sama ada fizikal atau rohani, terutamanya ketika pelajar berada dalam fasa pertumbuhan dan perkembangan yang mencabar. Hubungan yang mesra antara guru dan pelajar ini dipercayai boleh menghalang daripada berlakunya masalah mental seperti kemurungan dalam kalangan pelajar. Okey, kesimpulannya, untuk mengekalkan hubungan yang baik antara guru dengan pelajar, guru juga harus mengekalkan reputasi profesional sebagai seorang guru. Dengan kata lain, seorang guru seharusnya mengekalkan etika dan prinsip sebagai orang yang dihormati, bukan sahaja oleh pelajarnya tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan. Untuk berjaya dalam tugas mengajar, guru harus berhati-hati dan menyedari setiap perkembangan semasa dengan menjalankan amanah mereka sebagai seorang pendidik. Selain menyampaikan maklumat, guru-guru mestilah mengambil kira elemen tambahan yang boleh membantu kejayaan pengajaran seperti keadaan kelas, strategi pengajaran yang dipilih, sistem penilaian, perencanaan aktiviti dan banyak lagi. Seterusnya, saya akan membentangkan pendekatan yang digunakan bagi meningkatkan hubungan yang baik antara guru dan pelajar dalam pendidikan Islam. Sebagaimana yang kita tahu, peranan guru pendidikan Islam bukan sekadar menyampaikan ilmu, namun guru pendidikan Islam juga memiliki peranan yang khusus yang mana mereka juga perlu mengambil berat terhadap pelbagai aspek seperti tingkah laku dalam membentuk akhlak dan sasiah pelajar dan bukan semata-mata memfokuskan kepada pencapaian akademik sahaja. Hal ini kerana pendidikan Islam ianya mempunyai kriteria pengajaran dan pembelajarannya yang tersendiri yang mana berbeza dengan pendidikan akademik yang lain. Pelbagai aspek yang ditekankan oleh guru pendidikan Islam iaitu dari segi aspek sasiah, akademik, kemahiran Al-Quran dan sebagainya. Oleh itu, penting bagi seorang guru, khususnya guru pendidikan Islam dalam menggunakan pendekatan konsep 5 mim ini dalam pengajaran dan pembelajaran. Konsep 5 mim ini terdiri daripada mudaris, mu'adib, mu'allim, murabbi dan mursyid. Yang pertama adalah pendekatan mudaris. Mudaris adalah dari perkataan Arab iaitu tadris yang bermaksud ciri pengajaran yang berkesan yang melibatkan aspek pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP bermulanya daripada persediaan mengajar, seterusnya sepanjang berlakunya PDP sehinggalah akhir iaitu penilaian kendiri. Oleh itu, untuk mengajar dengan berkesan, penekanan yang diperlukan adalah dari segi kaedah pengajaran yang digunakan, kejayaan dalam mewujudkan keadaan dan personaliti bilik darjah yang baik, seterusnya mempunyai kepakaran serta kemampuan dalam membuat sesuatu keputusan secara profesional. Yang kedua adalah pendekatan mu'adib. Mu'adib ini juga dari perkataan Arab iaitu ta'dib yang bermaksud sebagai pembentuk adab. Konsep tadi ini merupakan proses mengasuh, membimbing, membentuk akhlak mulia, tingkah laku, sasiah dan seluruh adab sopan dalam pembinaan dan pembangunan diri para pelajar. Seterusnya, yang ketiga adalah pendekatan mu'allim. Mu'allim ini juga diambil daripada perkataan Arab iaitu ta'lim yang bermaksud satu proses penyampaian maklumat dan ilmu pengetahuan. Ta'lim ini merujuk kepada peranan guru dalam pengajaran dan menjalankan aktiviti pendidikan dengan cara memberitahu, mengajar, memindah dan menyampaikan pelbagai jenis maklumat, disiplin dan ilmu pengetahuan kepada para pelajar sama ada melalui latihan, arahan atau sebarang bentuk pengajaran yang dirancang. Yang keempat adalah murabbi. Murabbi diambil daripada perkataan Arab juga iaitu tarbiyah yang membawa maksud pelihara, ajar atau jaga dengan hati-hati.
Sifat guru yang murabbi melibatkan proses menjaga, membesarkan, mencurahkan kasih sayang mendidik, mengajar dan memelihara fitrah para pelajar serta memupuk bakat dan kebolehan yang wujud dalam diri mereka secara beransur-ansur agar dapat berkembang dengan baik sejajar dengan kematangan yang dilalui oleh para pelajar tersebut. Yang terakhir adalah mursyid. Mursyid adalah dari perkataan irsyad yang bermaksud jalan petunjuk, yang mana merujuk kepada pemimpin yang memberi petunjuk ke jalan yang benar. Sifat guru mursyid adalah seorang yang sentiasa bersedia menjadi penasihat yang ikhlas, juga mentor, iaitu pengajar, penasihat dan pendorong kepada pelajar di bawah asuhannya untuk berkembang dan mencapai kecemerlangan serta memberi petunjuk kepada para pelajar ke arah pembentukan dan pembangunan diri sebagai insan soleh. Kesimpulannya, dengan menggunakan pendekatan konsep 5 min ini dalam menjalankan tanggungjawab sebagai seorang guru pendidikan Islam, yakni akan membantu guru untuk memperkemaskan lagi kemahiran sedia ada sekaligus dapat membentuk kemenjadian pelajar. Tuntasnya, guru perlu mempunyai kemahiran dalam pengajaran ilmu supaya dapat mencapai hasrat falsafah pendidikan Islam dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan Islam. Kesan hubungan tidak baik antara guru dan murid dalam pendidikan Islam. Guru merupakan insan yang bertanggungjawab dalam memberikan ilmu dan merupakan ibu bapa kedua bagi anak-anak di sekolah. Kebiasaan tingkah laku murid merupakan tindak balas daripada rangsangan stimulus dari dalaman maupun luaran yang berupaya merangsang murid daripada melakukan sesuatu perlakuan hingga memberi kesan kepada persekitaran mereka. Jadi, apakah kesan jika berlakunya hubungan tidak baik antara guru dan pelajar? Terdapat banyak faktor yang menyebabkan berlakunya hubungan tidak baik antara guru dan pelajar, dan salah satu faktornya ialah teori pembelajaran sosial. Albert Bandura mendefinisikan teori ini sebagai suatu pembelajaran yang berlaku dengan memerhati orang lain, melakukan sesuatu atau menjadikan seseorang sebagai model tingkah laku. Ini bererti persekitaran dan orang-orang signifikan akan mempengaruhi tingkah laku bagi seseorang pelajar, terutamanya guru. Menurutnya juga, pemodelan ini anggap sebagai satu demonstrasi yang penting tentang peranan kognitif dalam pembelajaran. Kiranya seseorang pelajar itu tidak mengetahui mana yang patut diikut, maka mereka cenderung untuk meniru tingkah laku negatif yang ditunjukkan oleh guru. Hubungan yang tidak baik antara guru dan pelajar juga akan menjejaskan banyak aspek yang melibatkan kehidupan di sekolah. Aspek besar yang dapat dilihat ialah berlakunya kemerosotan akhlak dan sasar diri dalam kalangan murid. Menurut Ibnu Manzur, istilah sasiah berasal daripada perkataan Arab iaitu syafas yang membawa maksud individu yang memiliki akhlak mulia. Menurut Zulkifli Hasanuddin pula, sasiah berasal daripada perkataan bahasa Inggeris iaitu character, identity dan personality. Definisi lengkap bagi sasiah ialah gambaran pribadi luar individu yang diterjemahkan melalui tingkah laku, pemikiran, pengucapan dan perwatakan hasil daripada penghayatan yang mendalam terhadap pendidikan yang diperoleh. Dalam buku yang dikarang oleh Abdullah Sami Yahya, beliau menegaskan bahawa dalam beberapa keadaan guru sendiri dianggap menjadi penyebab kepada personaliti dan kelakuan tidak baik pelajar. Hubungan kurang memuaskan antara guru dan pelajar akan menyebabkan pelajar sering menimbulkan masalah dan sering tidak hadir ke sekolah. Apabila wujudnya perkara sebegini dan ianya berlakukan, maka proses pengajaran dan pembelajaran PDP tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini kerana terdapat jurang antara guru dan pelajar yang menjadi penghalang dan membataskan penyampaian ilmu antara mereka. Murid yang mempunyai hubungan tidak baik dengan guru juga akan lebih cenderung untuk tidak memberikan penumpuan yang baik di dalam kelas, malah akan mewujudkan tingkah laku yang tidak enak semasa proses PDP berlangsung. Sebagai contoh, tidur di dalam kelas, berbual bersama rakan, makan dan sebagainya. Akibatnya, hubungan guru dan murid dan terus-menerus menjadi hambar kerana murid telah hilang rasa hormat terhadap guru yang sedang mengajar di dalam kelas. Kemerosotan akhlak akan mendorong berlakunya masalah disiplin di sekolah seperti ponteng, memukul guru, mencuri, menghisap rokok, menghisap dadah dan sebagainya. Hal ini turut menyumbang kepada tekanan kerja kepada guru dan ia mendorong kepada pengabaian disiplin masalah yang berlaku di sekolah. Namun, perkara-perkara seperti ini boleh diatasi dan dielakkan jika seseorang
Guru itu tahu bagaimana caranya untuk membina hubungan yang baik dengan pelajar. Tidak dinafikan bahawa guru pendidikan Islam cukup signifikan dalam usaha membentuk sahsiah pelajar di sekolah, di samping mampu membina hubungan baik dengan murid. Malah, kombinasi guru pendidikan Islam dan pelajar membawa kepada implikasi positif kepada pembentukan sahsiah pelajar dan sahsiah yang cemerlang. Namun, sejauh manakah kekuatan hubungan antara personaliti guru pendidikan Islam dan akhlak pelajar pada masa kini seharusnya dikenal pasti. Okay, baik. Kita dah sampai di kesimpulan. Jadi hubungan guru dengan pelajar ini sangat penting dalam pendidikan kerana ia melibatkan pembentukan sahsiah pelajar dari segi sikap, akhlak dan juga perangai. Oleh itu, sebagai seorang guru, perlulah cakna dan sentiasa berhati-hati menjalankan tugasan harian untuk menghasilkan pembelajaran yang berkualiti dan baik. Selain itu juga ia dapat memberi kesan yang baik antara guru dan pelajar. Oleh itu, guru-guru perlulah sentiasa berdisiplin, terutamanya dari segi masa, kerana pelajar-pelajar ini akan melihat guru. Jadi apabila disiplin tidak dapat dijaga dengan baik, maka wujudlah kesan-kesan yang tidak baik. Hubungan antara guru dengan pelajar tersebut seperti pelajar tidak mendengar arahan guru, berbuat bising di kelas. Okay. Jadi perkara kedua yang perlu guru-guru teliti adalah memahami konsep falsafah untuk pembentukan visi, misi dan juga ahli tuju pendidikan. Bagi guru pendidikan Islam, perlu faham konsep falsafah pendidikan Islam itu sendiri. Walaupun KPM telah lama keluarkan falsafah pendidikan Islam secara rasmi, tetapi apakah usaha-usaha guru sebagai warga pendidik? Jadi oleh itu, setiap guru perlu ada kaedah dan penyusunan yang baik dan proaktif dalam pelaksanaan pembelajaran. Jadi akhir sekali, dalam membangunkan hubungan yang baik antara guru dan pelajar ini, kesemua pihak, tidak kira perancang, penggubal ataupun pelaksana, perlu ambil peranan dalam kaedah pelaksanaan tersebut. Kerana apa? Kerana falsafah Islam ataupun usul Islam ini adalah tunjang utama kita sebagai seorang Muslim. Dan konklusinya, sebagai seorang guru perlu memahami falsafah pendidikan Islam dan juga perlu menjaga hubungan yang baik antara guru dan pelajar bagi menghasilkan pembelajaran yang berkualiti untuk masa depan pelajar. Okey, jadi sekian saja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.